terletak di bawah jambatan Harbour di Sydney, Australia, adalah Billy Blue College of Design. Sydney adalah jauh dari Indonesia, salah satu sebab mengapa Mirna Salihin dan Jessica Wongso menjadi kawan rapat. Mereka berdua berasal dari Indonesia dan telah memulakan tahun pertama mereka di college yang berprestige ini untuk belajar dalam bidang reka bentuk grafik. Dua gadis muda itu adalah bagai isi dengan kuku, rapat antara satu sama lain dan susah untuk dipisahkan. Kedua-dua gadis ini berasal dari keluarga yang kaya raya di Indonesia, dan kedua-duanya mempunyai minat yang tinggi dalam reka bentuk grafik dan tidak sabar untuk memulakan kerjaya mereka dalam bidang tersebut. Namun, selepas menamatkan pengajian di college, Mirna kembali ke Jakarta untuk bekerja dan tinggal bersama keluarganya, manakala Jessica kekal tinggal di Sydney. Jessica sangat menyukai Sydney sehingga ibu bapa dan dua adiknya juga berhijrah ke sana pada tahun 2008. Seiring berjalannya masa, Jessica dan Mirna terus berhubung antara satu sama lain. Kedua-duanya telah mendapat pekerjaan dengan gaji yang tinggi sebagai pereka grafik, dan kedua-duanya telah jatuh cinta dan mempunyai buah hati masing-masing. Mirna dengan seorang lelaki dari Indonesia, dan Jessica pula dengan seorang pemuda dari Australia. Pada tahun 2014, ketika Mirna pergi bercuti di Sydney, kedua-dua gadis itu bertemu untuk bersembang selepas sekian lama tidak berjumpa. Ketika itu, Mirna dan Jessica berbincang tentang kehidupan, pekerjaan, dan teman lelaki mereka. Semasa perbincangan tentang teman lelaki, Mirna terkejut apabila mengetahui bahwa teman lelaki Jessica, Patrick O'Connor, adalah seorang lelaki yang bermasalah karena katanya dia adalah seorang alkoholik dan pengambil. Ketika gadis-gadis itu belajar di college, mereka berdua adalah cukup konservatif, menumpukan perhatian hanya pada pengajian mereka. Tetapi sekarang Jessica berkenalan dengan seorang lelaki dengan cara hidup yang sangat berbeza dengan mereka. Dan Mirna juga perasan bahwa tingkah laku Jessica juga mula berubah ke arah negatif, jauh berbeza daripada dahulu. Walaupun mereka berdua adalah sahabat yang sangat rapat selama bertahun, mereka bertengkar kerana teman lelaki Jessica. Mirna dengan jelas menyatakan bahwa dia tidak suka Jessica berkenalan dengan Patrick dan memberitahunya bahwa lelaki itu adalah pengaruh buruk kepadanya dan menasihatinya supaya menjauhkan diri daripadanya. Mirna memberitahunya bahwa lelaki itu akan merosakkan masa depannya. Dan jika dia tidak memutuskan hubungan dengannya, dia akan menyesal seumur hidupnya nanti. Jessica tidak menerima nasihat itu dengan cara yang baik, dan memberitahu Mirna bahwa dia mencintai Patrick walau apapun yang terjadi dan akan tetap bersamanya. Dia juga memarahi Mirna sehingga Mirna tidak selesa untuk bersendirian dengannya lagi. Selebih percutiannya di Sydney menjadi sangat janggal buatnya. Dan Mirna memastikan kawannya yang lain menemani setiap kali mereka keluar bersama kerana dia tidak berani keluar berdua dengan Jessica. Walaupun pada awalnya Jessica enggan mendengar nasihat Mirna, selepas banyak berfikir, akhirnya Jessica memutuskan hubungan dengan teman lelakinya itu. Namun, pada masa yang sama, dalam diam dia memendam perasaan benci yang mendalam terhadap Mirna kerana menyuruhnya meninggalkan lelaki yang dicintainya. Selepas putus dengan Patrick, Jessica mula meminum arak bagi melupakan luka di hatinya. Sikapnya juga mula berubah dan dia mula meminum dengan kuantiti yang banyak sehinggalah satu hari itu, ketika dia sedang memandu kereta dalam keadaan mabuk, dia terlanggar sebuah pusat penjagaan orang tua. Tulang rusuknya telah retak dan dia telah dipenjarakan kerana memandu dalam keadaan mabuk. Bukan itu sahaja, video rakaman kemalangan itu juga disiarkan dalam berita pada ketika itu. Sepanjang tahun 2014 hingga 2015, Jessica telah melakukan pelbagai cubaan untuk mengambil nyawanya sendiri sebanyak 5 kali. Pada bulan Oktober 2015, semasa salah satu percubaannya gagal, Jessica telah cuba untuk meracuni dirinya. Polis menemuinya dalam keadaan tidak menyedarkan diri dengan sebotol whisky dan 3 surat bertulis tangan di sebelah katilnya. Salah satu surat itu ditujukan kepada bekas kekasihnya, Patrick O'Connor, dan 2 lagi ditujukan kepada keluarga dan rakan-rakannya. Jessica sering berasa sendirian dan mula menyesal kerana berpisah dengan Patrick. Dia telah menghantar beribu mesej dan voicemail kepada Patrick untuk menerimanya kembali. Jessica juga telah mengugut untuk menyakiti Patrick dan kawan-kawannya jika dia tidak menerimanya kembali. Namun, Patrick tidak mahu berhubung dengannya lagi. Jessica jelas sekali tidak stabil. Dan pada bulan Desember 2015, polis Australia mengeluarkan perintah larangan terhadapnya untuk menjauhi bekas teman lelakinya itu. Manakala di Jakarta pula, Mirna menjalani kehidupannya dengan bahagia.
tanpa sebarang masalah. Hidupnya cukup sempurna, dan dia bercadang untuk berkahwin dengan kekasih hatinya itu. Myrna memutuskan untuk tidak menjemput Jessica ke majelis perkahwinannya, karena pertengkaran antara mereka masih belum selesai sepenuhnya. Dalam fikiran Jessica, dia menyalahkan Myrna untuk segala masalah yang dihadapinya. Dia berfikiran bahwa hidupnya berubah menjadi seperti itu, karena mendengar nasihat daripada Myrna dan kemarahan dan kebenciannya makin bertambah apabila dia tidak dijemput ke majelis perkahwinan Myrna. Myrna dan Arif Sumarko akhirnya berkahwin di Bali pada tahun 2015. Mereka merancang untuk berbulan madu di Korea, dan mahu memulakan keluarga mereka sendiri secepat mungkin. Hanya beberapa hari selepas perkahwinan itu, Jessica pula dipecat dari pekerjaan reka bentuk grafiknya di New South Wales Ambulance. Kerana tidak bekerja, Jessica mengambil keputusan untuk pulang ke Jakarta, Indonesia, untuk melawat rakan-rakannya. Dia mahu bertemu dengan Myrna untuk mengucapkan tahniah kepadanya atas perkahwinannya. Kedua-dua gadis itu akhirnya bersetuju untuk bertemu untuk meminum kopi pada jam 5:15 petang pada 6 Januari 2016. Tetapi disebabkan Myrna agak bimbang dengan Jessica, jadi dia meminta rakannya, Hani, untuk menemaninya juga. Hani juga belajar di Billy Blue College bersama mereka di Sydney. Jessica tiba agak awal ke Olivier, sebuah restoran di pusat membeli belah Grand Indonesia yang mewah di Jakarta. Myrna berfikir ia adalah agak luar biasa apabila Jessica menghantarnya mesej mengatakan bahawa dia akan memesan kopi terlebih dahulu untuk mereka bertiga. Namun, Myrna memberitahunya untuk tidak berbuat demikian, dan dia akan memesannya apabila tiba di restoran itu. Jessica tiba di Olivier pada pukul 3:30 petang, 90 menit lebih awal sebelum waktu yang dijanjikan oleh mereka. Jessica telah berjalan di sekitar restoran itu, mencari meja, dan kemudian meninggalkan restoran tersebut untuk membeli belah. Dia pergi membeli hadiah untuk kawan-kawannya di Bath and Body Works selepas itu. Jessica membeli 3 botol kecil sabun mandi untuk mereka bertiga dan kembali di Olivier pada jam 4:14 petang dengan 3 beg besar. Beg hadiah itu kelihatan agak besar walaupun hanya mempunyai sebotol kecil sabun mandi di dalamnya. CCTV menunjukkan Jessica berjalan di seluruh restoran, mencari sebuah meja, dan pada masa yang sama melihat dengan kerap ke arah kamera CCTV yang terpasang di restoran itu. Selepas beberapa minit mencari, dia memilih sebuah tempat duduk yang agak tersembunyi dengan pokok-pokok palma di belakangnya. Hanya satu kamera CCTV sahaja ditujukan di kawasan itu. Jessica kemudian meletakkan sebuah beg besar di atas meja, menunggu beberapa saat, dan kemudiannya memindahkan beg itu ke arah tengah meja. Hampir 1 jam sebelum Myrna dan Hani tiba di restoran itu, Jessica telah memesan Vietnamese iced coffee untuk Myrna dan 2 minuman kopi tambahan untuk dirinya dan Hani. Apabila minuman tiba pada jam 4:24 petang, CCTV merakam Jessica melakukan sesuatu dengan minuman tersebut, namun kamera tersebut gagal merakamnya dengan jelas kerana bagnya telah diletakkan di tengah meja itu. Kopi tersebut telah dibiarkan di atas meja selama 52 menit, sehingga Myrna dan Hani tiba pada jam 5:16 petang. Selepas duduk untuk beberapa saat, Myrna meneguk kopi di atas meja dan dengan segera mengetahui bahawa ada sesuatu yang tidak kena dengan minuman itu. Dia melambai tangannya ke hadapan mulutnya dengan cepat dan memberitahu kawannya bahawa ada sesuatu yang tidak kena dengan kopi itu. Dia menolak cawan itu jauh daripadanya dan mula menjadi panik. Dalam masa kurang daripada 60 saat, kepala Myrna jatuh ke atas meja di hadapannya. Bola matanya berpusing ke belakang, badannya bereaksi seperti sawan, dan mulutnya mula berbuih. Kaki tangan restoran dan pelanggan lain restoran mula berkumpul di sana. Anggapan pertama mereka ialah Myrna adalah epileptik, dan dia sedang mengalami sawan. Hani menangis dan dalam keadaan panik dia terus menelefon suami Myrna. Jessica, bagaimanapun, tidak menunjukkan tanda-tanda risau atau sedih sama sekali. Myrna tidak bertindak balas, dan staf perubatan kecemasan membawanya keluar dari restoran itu menggunakan kerusi roda untuk ke hospital. Tetapi dia meninggal dunia tidak lama kemudian. Beberapa hari selepas Myrna, terdapat tanggapan bahawa dia telah meninggal dunia akibat serangan epilepsi. Pada masa itu, Jessica dan Hani tidak dipersoal oleh pihak berkuasa di tempat kejadian. Namun, tidak lama kemudian, polis menjalankan analisis terhadap Vietnamese iced coffee yang diminum oleh Myrna dan mendapati bahawa cyanide telah dicampurkan ke dalam minumannya, yang membawa kepada kesimpulan bahawa Myrna adalah sebenarnya satu. Pada awalnya,
Keluarga Mirna menentang untuk menjalankan bedah siasat, tetapi kemudiannya mereka bersetuju. Pada 10 Januari, hasil bedah siasat menunjukkan terdapat pendarahan di perut Mirna, yang menunjukkan tanda-tanda penggunaan bahan beracun. Cyanide ditemui hanya di perutnya, bukan di mana-mana organ lain dalam badannya. Semasa penelitian rakaman CCTV dari restoran dibuat, Jessica kelihatan bergerak jauh dari tempat kejadian semasa Mirna sedang mengalami serangan sawan. Tindakan aneh dengan tangannya terlihat tetapi tidak dapat dikenal pasti apa yang sebenarnya dilakukan. Terdapat spekulasi bahwa dia mungkin telah memindahkan sesuatu dari satu tangan ke tangan yang lain, manakala teori lain adalah dia mungkin membersihkan jari-jarinya selepas mencampurkan racun ke dalam minuman Mirna. Setelah polis Indonesia mengetahui tentang pertengkaran antara Jessica dan Mirna, mereka menghubungi pihak berkuasa di Sydney untuk menyiasat latar belakang Jessica. Polis Persekutuan Australia membantu dalam penyiasatan ini. Rekod Jessica dan sejarah kesalahan yang dilakukannya terbongkar, termasuk memandu dalam keadaan mabuk, percubaan berulang kali, ancaman kepada bekas bosnya, dan perintah larangan dari bekas kekasihnya. Mereka juga mengambil keterangan dari bekas bosnya, Christy Carter, selama 9 jam, yang kemudian menjadi bukti utama dalam kes terhadap Jessica. Dalam tempoh beberapa minggu, polis Indonesia secara rasmi mendakwa Jessica dengan Mirna Salihin. Berpakaian dengan pakaian penjara oranye dan tanda yang digantung di lehernya dengan namanya di atas, polis membawa Jessica kembali ke restoran Olivier untuk menceritakan semula jenayah itu. Jessica telah menjadi tumpuan orang ramai. Wartawan dan kamera mengikuti setiap langkah Jessica, dan dia kelihatan gembira dengan perhatian yang diberikan kepadanya. Kamera televisyen menunjukkan Jessica tersenyum dan melambai seolah-olah dia tidak tahu apa yang sebenarnya sedang berlaku. Kes ini dengan cepat menjadi kes yang paling terkenal dalam sejarah Indonesia. Pihak media memberi Jessica gelaran The Coffee dan mendapat perhatian orang ramai di Indonesia dan juga Australia. Perbicaraan mahkamah bermula pada 15 Jun 2016 dan Televisyen Kebangsaan Indonesia menyiarkannya secara langsung. Keluarga Jessica yang kaya telah mengambil Otto Hasibuan, seorang peguam pertahanan selebriti yang terkenal sebagai peguam mereka. Pihak pendakwa mengemukakan 46 orang saksi, termasuk ayah, suami, adik kembar Mirna, dan beberapa pekerja dari restoran itu. Mereka mendakwa motif ini adalah balas dendam. Mereka berpendapat bahwa Jessica menyalahkan Mirna untuk perpisahan dengan bekas kekasihnya dan rantaian peristiwa berikutnya yang berlaku dalam kehidupan Jessica. Mereka juga berhujah bahwa itu telah direncanakan terlebih dahulu, kerana penggunaan racun menggambarkan perancangan awal dilakukan oleh Jessica. Akhirnya, hakim bersetuju dengan pendakwaan, dan pada 27 Oktober 2016, setelah hampir 5 bulan perbicaraan, Jessica Wongso didapati bersalah meracuni Mirna Salihin dengan meletakkan cyanide di dalam kopi. Jessica Wongso dijatuhkan hukuman penjara selama 20 tahun. Sebuah dokumentari Netflix, Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso, disiarkan secara rasmi pada 28 September 2023. Dokumentari ini adalah mengenai kes Mirna Salihin dan Jessica Wongso yang telah mendapat perhatian orang ramai di seluruh dunia pada ketika itu. Dokumentari ini menampilkan temu bual secara langsung dan eksklusif dengan Jessica, serta beberapa individu lain, termasuk bapa dan adik kembar Mirna, peguam Jessica, dan wartawan yang menyiasat kes ini. Dokumentari itu diterbitkan oleh Beach House Pictures, salah satu syarikat produksi terkemuka di Asia.